Dari segi bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yang bermaksud menahan iaitu al-habsu dan mencegah iaitu al-man'u. Artinya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Dari segi syarak pula, wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya iaitu harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikal kepada pengguna wakaf semata-mata kerana Allah SWT. Ianya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu. Jenis-jenis wakaf. Wakaf terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama, wakaf ahli. Wakaf ahli ialah wakaf yang diberi kepada ahli keluarga seperti yang ditentukan oleh pewakaf. Manakala wakaf yang kedua pula ialah wakaf khairi. Wakaf ini adalah untuk kebajikan dan terbahagi kepada dua kategori iaitu wakaf hais dan wakaf am. Wakaf hais ialah wakaf bagi tujuan manfaat umum mengikut hukum syarak seperti untuk kemudahan atau pembangunan ekonomi umat Islam menerusi pelbagai aktiviti yang dijalankan dengan berasaskan hukum syarak. Manakala wakaf am ialah wakaf bagi tujuan manfaat tertentu umat Islam mengikut hukum syarak seperti mewakafkan tanah untuk tujuan masjid, surau, sekolah agama, perkuburan Islam dan lain-lain yang dikhususkan oleh pewakaf. Rukun wakaf. Yang pertama adalah pewakaf iaitu wakif. Yang kedua adalah harta yang diwakafkan iaitu mauquf. Yang ketiga adalah penerima wakaf iaitu mauquf alaih. Dan yang keempat adalah lafaz wakaf iaitu sighah. Syarat harta yang diwakafkan. Yang pertama adalah harta yang berbentuk kekal yang mempunyai nilai mengikut hukum syarak dan boleh diambil manfaatnya seperti tanah atau bangunan. Yang kedua adalah harta milik sempurna pewakaf. Dan yang terakhir adalah harta yang dapat diserahkan dan bukan hartanya ditahan seperti harta orang muflis dan harta anak yatim. Syarat-syarat sah wakaf. Yang pertama, wakaf tidak dihadkan tempoh tertentu. Yang kedua, tujuan dan maksud wakaf hendaklah jelas. Dan yang terakhir, wakaf dilaksanakan secara tunai tanpa syarat. Peranan dan bentuk-bentuk sumbangan wakaf. Yang pertama adalah membantu dalam menyediakan institusi pendidikan. Institusi pendidikan dibina menggunakan sumbangan wakaf seperti pembinaan sekolah rendah agama di Pulau Indah, pembinaan pusat maklumat komuniti cyber MAIS di Wisma MAIS Seksyen 3 dan juga cadangan projek pembinaan perpustakaan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Masyarakat yang berpendidikan akan berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Dan juga peningkatan masyarakat celik huruf akan meningkatkan tahap pembangunan manusia sesebuah negara. Yang kedua, yang membantu dalam pelaksanaan projek-projek wakaf. Pelaksanaan projek seperti projek pembinaan tempat keagamaan, kesihatan dan lain-lain. Hasil wakaf digunakan untuk meringankan beban golongan asnaf atau mereka yang berada di dalam situasi kecemasan seperti bantuan kepada kanak-kanak Palestin.